Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-musannif, telah berkata al-imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad di dalam kitabnya Aqidatul Islam, ila an qal, kesemua risalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan seseorang hamba walaupun dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesemua risalah yang dibawa olehnya dan apa yang dikhabarkan olehnya berkenaan hal ihwal dunia, akhirat dan alam barzakh. Antaranya, hendaklah kita meyakini akan adanya persoalan malaikat mungkar dan nakir kepada mayat, iaitu mereka menyoalnya berkaitan tauhid, agama dan kenabian. Dan hendaklah kita meyakini akan adanya nikmat kubur bagi ahli taat serta azabnya bagi ahli maksiat. Hendaklah kita meyakini kehidupan semula setelah mati, pengumpulan jasad-jasad dan roh-roh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapannya dan ditimbang amalannya. Dan sesungguhnya para hamba itu berbeza-beza darjat mereka dalam proses timbangan amal tersebut. Ada dari kalangan mereka yang diperiksa setiap satu amalannya, dan ada yang dipermudahkan urusannya, dan ada juga orang yang masuk ke syurga tanpa diperhitung amalannya. Hendaklah kita meyakini akan adanya al-mizan, iaitu alat penimbang amalan yang digunakan untuk menimbang amal-amal baik dan buruk. Dan hendaklah dia juga meyakini akan adanya as-sirat, iaitu titian yang merentasi neraka Jahannam. Adanya al-haud, kolam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para mukmin akan meminum airnya sebelum masuk ke syurga, dan airnya berasal dari syurga. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat dipilih untuk hadir ke taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianjurkan oleh Taha Center. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan nikmat yang diberikan, ini dihadirkan kita ke dalam majlis ilmu ini. Semoga disempurnakan nikmat tersebut dengan kita dapat beramal dengan ilmu tersebut, dan juga dapat menyampaikan perkara-perkara yang baik, mendatangkan manfaat kepada orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Naam, Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan bahawa ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan seseorang itu walaupun dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimah syahadah yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu beriman kepada Allah, menaik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan, hamba dan utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini kebenaran apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beriman dengan Nabi Muhammad, bahkan beriman dengan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik daripada perkara dunia, baik daripada perkara akhirat, dan juga perkara-perkara yang terkait dengan barzakh, iaitu persinggahan, rumah ataupun tempat persinggahan di antara dunia dan akhirat.
Naam. Wama akhbara anhu min umuri dunia. Apa-apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara dunia, antaranya apa-apa perkara yang akan berlaku, yakni apa-apa perkara yang akan berlaku selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya apa yang diucapkan daripada mulut baginda yang mulia itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan beberapa contoh, antaranya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul madinata al-masihu wa ta'un. Naam, yaqulu al-Hafiz Ibn Hajar, hadha min al-mu'jizat al-Muhammadiyah idza imtana'a ta'un 'an al-Madinah hadhihi ad-duhur at-tawilah. Naam, maka Nabi mengatakan bahawa al-Masih ad-Dajjal, Dajjal tidak akan dapat masuk ke dalam kota Madinah. Naam, kota Madinah dan juga kota Makkah. Begitu juga dengan ta'un, tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda daripada Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Naam, Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya ada manusia-manusia di kalangan umat aku yang pasti akan meminum arak, yang mana mereka membenarkan minuman arak itu dengan menggantikan namanya, yakni mereka menggunakan nama arak ataupun menamakan arak itu selain daripada namanya yang sebenar. Wa qad tahaqqaqa haitsu anna nasan yashrabuna al-khamra wa yatasattaruna fi shurbiha bi asma'in mubahah wa yusammunaha bil mashrubatir ruhiyah. Naam. La ilaha illallah. Dan sekarang ni memang telah berlaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai yang meminum arak itu, yang mana arak itu ditukar namanya. Ditukar arak itu namanya dengan nama yang lain sehingga mereka menyangka ianya bukan arak. La ilaha illallah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfan min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan manusia daripada penghuni neraka yang aku tidak akan melihat mereka. Ada dua golongan daripada ahli neraka yang aku tidak melihat mereka. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada satu jenis manusia yang mana mereka ini mempunyai tali cemeti untuk mereka memukul manusia dengannya. Wanisa'un kasiyat ariyat, dan wanita-wanita yang memakai pakaian akan tetapi pada hakikatnya seakan-akan macam tidak memakai pakaian. Mumilat ma'ilat ur'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Naam. Naam. Maka Nabi dalam hadis ini diberikan syarah kepada hadis tersebut, dikatakan bahawa ya ini kasiyat ariyat, memakai pakaian menutup sebahagian badan mereka akan tetapi menampakkan sebahagian daripada kecantikan mereka, ya ini perhiasan mereka. Talbus thawban raqiqan yasifu launa badaniha, ya ini terkadang memakai pakaian yang jarang sehingga dapat dilihat warna kulit mereka. Wa amma ma'ilat ma'nahu zairat an ta'atillah wa ma yalzamuhunna min hifdzil furuj wa ghairiha. Naam. Dan sifat mereka ini adalah mereka tidak mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak melakukan amal ibadah yang mana mereka perlu ataupun tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada menjaga kehormatan tubuh badan mereka ataupun menjaga daripada kemaluan mereka. Naam, mumilat la ilaha illallah. Kemudian bukan hanya mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka memberitahu orang lain ataupun mengajak orang lain tentang perkara-perkara yang mereka lakukan yang dikeji itu. Kemudian sifat mereka apa? Ma'ilat,
apabila mereka jalan dengan penuh dengan kemegahan ataupun untuk seakan-akan yakni untuk distract ataupun nak cara mereka jalan itu nak memanggil orang agar supaya mereka dilihat. Cara mereka berjalan itu memanggil agar supaya mereka ini dilihat. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ru'usahunna ka asnimatil bukht. Yakni mereka memakai macam pakai tudung, akan tetapi dijadikan sangat besar, disarung, yakni tudung yang sangat besar, seperti disebutkan di sini seperti camel ham of a camel. Hadha huwa al-mashhur fi tafsirih. Naam. Walhasil cara pemakaian mereka ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penghujungnya ataupun akibat daripada pemakaian seperti ini, Nabi mengatakan la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk syurga. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak akan dapat bau pun daripada bau wangian syurga, yang mana wangian syurga itu dapat dibau dengan jarak yang jauh. La ilaha illallah. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak menggunakan pakaian yang mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menggunakan pakaian walaupun tidak salah untuk kita nak pakai pakaian yang kita suka ataupun yang cantik dan sebagainya, mengikut kemampuan masing-masing. Akan tetapi tujuan kita memakai pakaian itu adalah untuk, yang pertama, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan bagaimana terutamanya kita nak tarbiyah anak-anak kita, terutamanya anak-anak wanita, anak-anak perempuan yang kecil ini, agar supaya mereka membesar dengan hishmah, dengan haya, dengan sifat yang malu. Disebutkan bahawa di setengah kota-kota yang mengamalkan, yang betul-betul menjaga daripada kehormatan anak-anak kecil dan sebagainya, maka hatta anak kecil ini dipakaikan macam baju yang panjang, yakni lengan panjang, dipakaikan stokin kaki sehingga tutup kaki dan sebagainya, walaupun pakai gaun dan sebagainya. Akan tetapi sekarang ni bila kecil, kita dah biasakan anak-anak perempuan ini dengan pakaian-pakaian yang terkadang nampak sana nampak sini dan sebagainya. Jadi mereka dibesarkan dengan keadaan sedemikian. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Dan terkadang anak lelaki ditutupkan aurat lebih sempurna daripada anak perempuan. Terkadang anak lelaki ditutupkan aurat mereka itu lebih sempurna daripada anak perempuan. Waqad tahaqqaqa bihadhafihi idh hunaka ghilman. Naam. Wa min umuril akhirah. Jadi tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara contoh-contoh perkara-perkara yang Nabi sebutkan yang akan berlaku di dunia ini. Adapun perkara-perkara yang akan berlaku di akhirat nanti, antaranya adalah al-qisas. Nabi kata akan ada berlakunya qisas di akhirat nanti. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kamu hendaklah melaksanakan, menunaikan hak-hak manusia, ataupun sesungguhnya kamu pasti akan mengembalikan hak-hak manusia itu pada hari kiamat. Yakni kalau kita tak kembalikan, kita tidak memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerima hak tersebut, maka di akhirat nanti akan diberikan pada hari kiamat. Hatta yuqadu li syartil jalha min syartil qarna, sehingga dua binatang, dua ekor kambing, satu yang ada tanduk, satu yang tak ada tanduk, kalau yang bertanduk tadi menanduk kambing yang tidak bertanduk tanpa sebab, tanpa ada hak, maka di akhirat nanti akan dikenakan balik, akan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kambing yang tidak bertanduk tadi mempunyai tanduk untuk nak tanduk balik, nak balas balik apa yang dilakukan di dunia tadi. Kalau itu binatang, apatah lagi manusia. Kalau itu binatang, apatah lagi manusia. La ilaha illallah. Baik hak yang terkait dengan wang ringgit, baik hak yang terkait dengan maruah, baik hak yang terkait dengan ini perkara-perkara kehidupan kita seharian. Maka hendaklah kita berjaga-jaga, kerana bukan hanya amal ibadah sahaja yang akan disoal, bahkan hak-hak manusia juga akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan sekarang ni terkadang walaupun kita berada
tengah PKP dan sebagainya. Akan tetapi kita terkadang komen yang kita lakukan dekat Facebook dan sebagainya, ataupun message yang kita hantar dekat WhatsApp, terkadang menyakitkan ataupun mengguris hati orang lain, yang mana ianya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi yang pertama al-qisas. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamullah taala lil 'abd, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan berbicara dengan hamba-Nya. Daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali mereka akan bertutur, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada di antara mereka dan Allah itu penterjemah. Yakni setiap orang akan bercakap dengan bahasa mereka sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Maka dia melihat di sebelah kanannya, maka dia tidak menjumpai kecuali apa-apa yang dia telah lakukan di alam dunia. Kemudian dia melihat wa yanzuru ashma'a minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat di sebelah kirinya, tidak dia lihat kecuali apa-apa yang dia telah lakukan sewaktu di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Maka dia melihat di sekeliling, maka dia tidak lihat kecuali ada api neraka di hadapannya. Fattaqun nara walau bishiqqi tamratin. Yakni bila dia lihat di hadapan, dia hanya melihat api neraka. Maka takutilah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan separuh biji tamar. Takutilah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan separuh biji tamar. Maksudnya jangan kita makan walaupun separuh biji tamar itu tanpa haknya, dengan tanpa izin tuannya dan sebagainya. La ilaha illallah. Kalau separuh biji tamar pun kita kena berjaga-jaga, apatah lagi duit-duit yang terkadang kita tak tahu mana asal usulnya, ataupun kita tahu ianya berasal daripada syubhah, ataupun lebih teruk daripada itu, kalau kita tahu ianya daripada duit riba ataupun perkara-perkara yang haram, maka kita cuba untuk bertaubat dan kita cuba untuk tidak mengambil daripada perkara-perkara yang kita tak tahu asal usulnya, ataupun kita tahu yang ini berasal daripada tempat-tempat yang syubhah ataupun yang haram. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala perluaskan rezeki kita yang halal, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada kita rezeki-rezeki yang syubhah, apatah lagi yang haram. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra haudi kama baina al-yata wa san'a min al-yaman wa anna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Sesungguhnya luasnya telaga aku adalah seperti di antara Aliyah dan San'a. Ini nama satu tempat dekat Yaman. Nak kata betapa besarnya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam telaga tersebut terdapat macam gelas ataupun cawan-cawan mengikut kadar bilangan bintang di langit. Ini punya banyak cawan yang disediakan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum ini sebanyak bintang di langit. Ila akhir ma dzakarahu an-nabi min al-ashya' allati satakunu fil qiyamah wal akhirah wallati yajibu al-imanu biha aw annaha haqqun wa sidqun. Dan banyak lagi perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat dan di akhirat nanti, yang mana kesemuanya wajib untuk kita imani dan yakini, kerana ia disampaikan oleh Rasul yang benar dan Rasul yang jujur sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal barzakh, adapun alam barzakh, ianya merupakan tempat persinggahan di antara bumi, di antara dunia dan akhirat, min waqtil mauti ilal ba'th, yang daripada waktu seseorang itu meninggal dunia sehingga dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang telah meninggal dunia, maka bermulalah alam barzakh untuknya. Qala ta'ala min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di hadapan mereka itu adalah barzakh sehingga hari kebangkitan. Dan barzakh ini dalam bahasa Arab adalah seperti halangan ataupun seperti satu tembok yang menghalang di antara dua perkara. Wa minhu qawluhu ta'ala wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dan kami menjadikan di antara kedua mereka itu adalah barzakh, yakni penghadang.
ay hajiz. Wa min dhalika su'alu munkar wa nakir, dan juga antara perkara yang akan berlaku di alam barzakh adalah kita akan disoal oleh munkar dan nakir, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan soalan-soalan. Naam. Maka setiap daripada kita akan dipersoalkan, bahkan setiap makhluk ataupun setiap manusia ini akan dipersoalkan, sama ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang munafik, sama ada yang kafir, semuanya wajib untuk mengimani adanya persoalan di dalam kubur. Wa min adillati allati yastadillu biha ala su'alil malakain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang adanya persoalan di dalam akhirat nanti ataupun di dalam kubur nanti adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah Subhanahu wa taala yakni meneguhkan orang-orang yang beriman ini dengan perkataan yang benar di dunia dan juga di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Maka di dunia ini ulama tafsir mengatakan apakah perkataan ini adalah la ilaha illallah. Maksudnya apabila seseorang itu dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di dunia dan beramal sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimah ini di dunia, maka begitu juga di akhirat nanti, iaitu yang bermulanya akhirat itu daripada alam barzakh, dalam kubur, maka dia juga akan diberikan kekuatan untuk menjawab soalan-soalan yang terkait dengan kalimat ini. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menafsirkan ataupun menerangkan ayat yang kita sebutkan tadi, qal nazalat fi azabil qabr, yakni ayat ini diturunkan berkenaan dengan azab kubur. Fayuqalu lahu man rabbuk, maka akan ditanyakan kepada orang-orang yang masuk ke dalam kubur ini, yang meninggal dunia, siapakah Tuhan kamu? Maka jika mereka diberikan taufik untuk menjawab, jika diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, maka mereka akan menjawab, Rabbi Allah, Allah itu adalah Tuhan aku. Wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Ini yang dimaksudkan oleh ayat Quran tersebut. Wa inna ma summiyal malakan bidzalika li'annahuma ya'tiyanil mayyit bi surati munkarah. Kenapa disebutkan munkar dan nakir? Munkar dan nakir ni dalam bahasa Arab lebih kurang maknanya yakni yang tidak indah ataupun yang menolak, yakni kita menolak orang tersebut ataupun kita tak suka untuk nak melihat perkara tersebut. Kerana apa? Kerana mereka mendatangi manusia ini dengan rupa yang menakutkan. Sudul wujuh sudul wujuh rizqul uyun, yakni wajah yang gelap, mata yang biru. La ilaha illallah. Wa su'aluhuma ba'da tamamid dafn, bila mereka akan mula soal apabila telah selesai pengkebumian dan apabila manusia semua telah kembali balik ke rumah mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa annahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Sesungguhnya apabila hamba itu diletakkan di dalam kuburnya dan ahli keluarganya telah kembali pulang ke rumah masing-masing, sesungguhnya jenazah tersebut, si mati tadi, dapat dengar tapak kaki mereka pulang ke rumah. Atahu malakan fayuq'idanihi fayaqulani, maka dua malaikat akan datang, dudukkan dia dan mulakan persoalan. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antara soalan yang akan dipersoalkan adalah apakah pendapat kamu tentang lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Kemudian apabila dia berjaya menjawab soalan tersebut,
maka akan diangkat hijab ataupun akan diperlihatkan kepadanya suatu tempat di dalam neraka. Akan diperlihatkan kepada dia satu tempat dalam neraka, yang mana malaikat tu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan tempat kamu di neraka ini kepada tempat di dalam syurga kerana amalan kamu ataupun atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kamu taufik melakukan ketaatan. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Jadi dia tahu kalau dekat dunia dulu dia tak mentaati perintah Allah, sepatutnya tempat dia dekat sini. Akan tetapi disebabkan taufik daripada Allah, dia dapat taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak tambahkan kegembiraan dalam hati orang-orang yang beriman. Ini kalau kamu tak melakukan ketaatan, kamu patutnya ada di sini. Tapi disebabkan kamu alhamdulillah melakukan ketaatan, maka kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Wa ammal munafiq wal kafir. Adapun orang munafik dan kafir akan dikatakan kepada dia, apa pendapat kamu tentang lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjawab, la adri, aku tak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia di sekeliling aku. Yang ini dia ikut-ikut je. Orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni waliyadzubillah, dia pun cakap benda yang sama. Fayuqalu la daraita wa la talaita. Maka malaikat akan mengatakan kepada dia, yakni kamu tak tahu dan kamu tak membaca. Yakni kamu tidak mencari akan kebenaran. Wa yudrab bimatariq min hadid darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Maka dia akan diketuk ataupun dipukul dengan tukul besi, satu pukulan yang mana dia akan menjerit, punya kuat dia akan menjerit bahawa semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan mendengar jeritan dia tu kecuali manusia dan jin. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa sekali dia akan dipukul oleh malaikat, maka dia akan masuk terjunam di dalam tanah sedalam 70 hasta. Tu baru sekali ketuk. Satu, jawab salah satu, kena pukul, kena azab, kena marah sampai macam tu sekali. La ilaha illallah. Wa yas'alani kulla wahidin bilisanihi ala sahih. Qala Ibn Abbas yas'alani an syahadatain. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa malaikat ni akan menanyakan perkara-perkara yang terkait dengan kalimah syahadah. Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa yas'alan anil iman bi Muhammad wa anit tauhid. Mereka akan menyoal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang kalimat tauhid. Apakah hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan malaikat-malaikat untuk menyoal kita di dalam kubur nanti, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan? Disebutkan di sini bahawa hikmatus soal, antara hikmah soal jawab tadi, izharu ma katabahu al-ibad fi dunya min iman aw kufrun aw ta'ah aw ma'siyah fal mu'minun at-ta'i'un yubahi Allahu bihim malaikah wa ghairihim yafdahun. Nah, ya, ini agar supaya apa yang tersimpan di dalam hati manusia itu di dunia dapat diketahui, sama ada keimanannya, kekufurannya, ketaatannya, maksiatnya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan malaikatnya. Yang bila malaikat tanya, jadi dapat tahu sama ada orang ini beriman atau tidak. Maka apabila dia beriman, maka Allah berbangga dengan hamba-hamba yang beriman dan melakukan ketaatan. Adapun selain daripada orang-orang yang mentaati perintah Allah, maka mereka ni akan dimalukan. Ini mereka sendiri yang terpaksa jawab, ataupun keadaan mereka sewaktu menjawab itu, yakni menunjukkan bahawa mereka ini sedang dimalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Faidah al-anbiya wasyuhada wal atfal la yus'alun fi quburihim. Ya, ini para nabi, para syuhada dan anak-anak kecil tidak akan disoal di dalam kubur mereka. Ya, ini mereka terlepas daripada soalan kubur. Disebutkan juga bahawa mereka-mereka yang melazimi surah Sajdah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, mereka juga akan terlepas daripada azab kubur. Orang-orang yang melazimi daripada membaca surah Alif Lam Mim Sajdah atau surah Al-Mulk setiap malam, maka mereka akan
terlepas daripada azab kubur. La ilaha illallah. Maka kita cuba niatkan agar supaya kita dapat membaca daripada surah Al-Mulk ataupun surah Sajdah setiap malam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengharapkan daripada apa-apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan tersebut. Begitu juga disebutkan bahawa mereka-mereka yang jikalau mereka meninggal dunia dalam kesakitan yang mereka timpa, jadi sewaktu mereka sakit itu, mereka membanyakkan daripada bacaan surah Ikhlas. Orang-orang yang sakit dan kemudian meninggal dunia dengan penyakit tersebut, maka kalau sewaktu berada dalam penyakit tersebut mereka memperbanyakkan daripada bacaan surah Ikhlas, maka insya-Allah mereka akan terlepas daripada soalan mungkar dan nakir di dalam kubur. Dan di sini disebutkan bahawa para nabi wasyuhada, dan seperti yang kita tahu syahid ni ada banyak, antaranya syahid dunia, iaitu syahid akhirah. Syahid akhirah ni orang yang meninggal dunia disebabkan wabak, orang yang meninggal dunia pada hari Jumaat dan sebagainya. Maka beruntunglah orang-orang yakni orang-orang yang meninggal dunia, terutamanya sekarang ni tengah wabak COVID-19. Maka diharapkan mereka-mereka yang meninggal dunia pada disebabkan wabak tersebut, mereka akan terlepas daripada azab kubur ataupun persoalan mungkar dan nakir, dan juga mereka akan dikira sebagai syahid akhirah. Naam. Wal atfal, dan anak-anak kecil yang belum baligh dan sebagainya tidak akan dipersoalkan di dalam kubur. Naam. Dan beriman, hendaklah seseorang itu meyakini akan adanya nikmat kubur bagi orang-orang yang taat, serta azabnya bagi ahli maksiat. Fahuma haqqun inda jami' ahli sunnah wal jamaah. Maka ini kenikmatan di dalam kubur dan azab dalam kubur ini merupakan satu perkara yang benar, yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka mereka-mereka yang terbunuh, terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang-orang yang mati. Bahkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki ataupun diberikan kenikmatan. Yang mana ianya merupakan dalil bahawa mereka mendapat kenikmatan sewaktu berada di dalam kubur. Wa fi sahih Muslim qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsah lahu fi qabrihi 70 dhira'an. Disebutkan bahawa di dalam sahih Muslim bahawa orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mati syahid ini akan diperluaskan kubur mereka ini 70 hasta. Wa yamla alaihi khadiran, dan akan dipenuhi dengan hijau-hijauan ila yaum yub'atsun, sehingga hari kebangkitan. Naam. Yang dimaksudkan akan diperluaskan kuburnya, yakni sehingga kuburnya akan menjadi terang, kuburnya akan merasa aman dan tentram, tidak merasakan daripada kesempitan dan kegelapan kubur. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita, ahli keluarga kita, orang-orang kita sayang, daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayat at-Tirmidzi thumma yufsah lahu fi qabri 70 dhira'an fi 70 thumma yunawwar lahu fi. Naam. Dalam riwayat ini dikatakan bahawa dia akan diperluaskan kubur dia 70 hasta kali 70. La ilaha illallah. Kemudian diterangkan kuburnya itu. Asbab untuk nak diterangkan kubur kita adalah untuk kita bangun tahajud di waktu malam. Asbab untuk kita mendapat terang di dalam kubur, diterangkan kubur kita adalah dengan kita istiqamah dalam bangun di malam hari untuk bersolat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab untuk kita mendapat peneman di dalam kubur adalah dengan kita membaca daripada juga surah Al-Mulk. Begitu juga bagi mereka-mereka yang memperbanyakkan daripada bacaan Al-Quran, maka Quran itu akan menjadi peneman kita di dalam kuburnya Allah Subhanahu, dalam kubur kita.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min fi qabrihi la fi rawdatin khadra wa yurhabu lahu qabruhu 70 dhira'an wa yunawwar lahu kal qamar lailatul badr. Naam. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa seorang yang beriman itu di dalam kuburnya seperti di dalam syurga, seperti dalam taman-taman yang hijau. Dan kubur itu akan menyambutnya dengan diperluaskan kubur tersebut sebanyak 70 hasta ataupun seluas 70 hasta, dan diterangi kubur tersebut itu dengan cahaya bulan di malam bulan purnama. Wa amma fi haqqil ashqiya, adapun bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun apakah dalil menunjukkan bahawa terdapat azab di dalam kubur, bahawa an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Allah menceritakan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Apakah keadaan mereka di dalam kubur? An-naru yu'raduna 'alaiha, api neraka itu dipersembahkan kepada mereka, ataupun mereka itu diazab ataupun dikenakan siksaan dengan api di dalam kubur itu siang dan malam. Dan apabila berlaku hari kiamat, maka Fir'aun dan pengikut-pengikut mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang lebih berat daripada apa yang mereka rasai di alam kubur. La ilaha illallah. Jadi ini merupakan dalil bahawa kenikmatan terhadap orang-orang yang beriman, dan juga azab ataupun hukuman yang dikenakan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Wa'lam anna al-'adzab waqi'un 'ala ar-ruh wal jasad jami'an bi ittifaqi ahli al-haq. Dan ketahuilah bahawa siksaan yang dikenakan di dalam kubur ini dapat dirasai oleh tubuh badan dan juga roh, dua-dua. Tubuh badan pun akan rasa, roh pun akan rasa daripada azab tersebut. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wa innama udhifa al-'adzab ila al-qabr likauni mu'dhamihi yaqa' fihi wa likauni al-ghalib 'ala al-mauta an yukhbiru. Sesungguhnya disebutkan azab kubur itu di dalam kubur kerana kebanyakan orang-orang yang meninggal dunia itu akan dimasukkan ke dalam kubur. Kerana kebanyakan orang-orang yang meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam kubur. Wa illa fal kafir wa man syaa ta'dzibuhu min al-usah yu'adzab ba'da mautihi walau lam yudfan. Kalau bukan kerana kebanyakan manusia itu dikuburkan seperti orang-orang kafir ataupun sesiapa seperti orang-orang kafir, maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab mereka, maka mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu tidak dikuburkan. Walaupun mereka tidak ditanam di dalam kubur. Maksudnya azab kubur ni secara umum. Tapi maksudnya siapa-siapa yang selepas meninggal dunia, sama ada mereka akan mendapat kenikmatan ataupun dikena azab, sama ada mereka masuk dalam kubur ataupun tidak. Seperti sebagai contoh, orang yang meninggal dunia kemudian dicampakkan di dalam laut dan sebagainya, walaupun mereka tidak ada dalam kubur, tapi kalau Allah nak berikan kenikmatan kepada mereka, mereka akan dapat merasakan kenikmatan. Dan kalau mereka itu dikenakan azab, hatta dalam laut yang mereka dicampakkan pun akan dikenakan azab. Walakin dzalika mahjubun 'anil khalqi illa man syaa Allah. Akan tetapi perkara-perkara seperti ini tertutup, terhijab daripadanya kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada orang yang dapat melihat orang yang diazab di dalam kubur mereka. Ada orang yang dapat melihat, setengah-setengah manusia ini dapat merasakan, menikmati kenikmatan di dalam kubur. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, apabila mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan Baqi' ataupun di perkuburan Baqi', maka Rasulullah melihat bahawa ada dua orang yang baru ditanam, dikebumikan, itu sedang diazab. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa wa ma yu'adzaban illa fi kabir, yakni mereka ini tidak diazab kerana dosa yang besar, yakni mereka tidak menganggap sebagai dosa itu sebagai besar, walaupun dosa itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada dosa yang kecil kalau nak dibandingkan dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Akan tetapi disebabkan kita mengambil remeh perkara tersebut, maka diazab, ataupun orang tu mengambil remeh tentang perkara tersebut, maka diazab di dalam kubur. Apa dua perkara yang Nabi SAW sebutkan? Yang ini satu, mereka tidak menjaga sewaktu berbuang air kecil. Tidak betul-betul menjaga kebersihan ataupun melakukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sewaktu buang air kecil. Yang kedua, ini mereka suka carry tales, yakni mereka suka mengadu domba untuk menjadikan dua orang bertelagah ataupun berselisih faham. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka apa-apa yang berlaku di azab di dalam kubur itu adalah benar, ataupun apa-apa yang berlaku buat manusia selepas mereka meninggal dunia itu adalah perkara yang benar. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa wa an yu'min bina wa an nu'min bil ba'thi ba'dal maut. Hendaklah kita meyakini kehidupan semula selepas mati. Al-ba'th, kebangkitan, ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim ba'da jam'il ajza' al-asilah. Kebangkitan ini yang membawa maksud diberikan nyawa balik kepada yang telah meninggal dunia dan mengeluarkan mereka daripada kubur selepas dikumpulkan kembali tubuh badan mereka itu. Yang ini seperti mana mereka diletakkan di dalam kubur sewaktu ke bumi, maka itulah yang akan berlaku. Walaupun kita tahu selepas beberapa puluh tahun, 50-60 tahun, maka jasad itu akan hancur bagi jasad-jasad yang akan hancur. Jadi bila datang hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan agar supaya jasad itu kembali kepada bentuk asalnya, seperti mana yang diletakkan di dalam kubur. Wahiyallati min sya'niha al-baqa. بخلاف التي ليس من شأنها البقاء كالظفر مثلا. والبعث يتناول جميع مخلوقات الله من إنسان وحيوان وجماد وملك. Dan hari kebangkitan ini bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk jin, untuk haiwan, untuk malaikat dan sebagainya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan mereka-mereka yang berada di dalam kubur. Ini memberikan kehidupan selepas kematian. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Dan antara dalil orang akan dibangkitkan pada hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi bersabda, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya jin, manusia dan setiap perkara akan menjawab daripada suara muazzin pada hari kiamat, ataupun tidak ada sesuatu perkara pun yang mendengar daripada suara azan orang yang sedang azan di dunia ini kecuali mereka akan memberi saksi pada hari kiamat nanti. Maksudnya orang nak bagi saksi pada hari kiamat perlu hidup, maka kehidupan mereka untuk beri saksi pada hari kiamat menandakan bahawa mereka ni akan dibangkitkan. Wala yumkin an tashhad illa idza ba'athaha Allah Ta'ala. Dan juga untuk beriman pada hasyril ajsad wal arwah ilallah, dikumpulkan jasad-jasad dan roh ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Pengumpulan jasad-jasad dan roh untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri di hadapannya dan ditimbang amalannya. La ilaha illallah. Ya, ini yang dimaksudkan di sini adalah berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yakni selepas dibangkitkan daripada kubur, maka akan dikumpulkan manusia-manusia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa hasyarnahum, dan kami akan bangkitkan mereka dan tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada perkumpulan tersebut. Tak ada siapa yang boleh lari daripada mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini kalau kita dipanggil ke mahkamah, mungkin saja kalau kita tak nak pergi, tak nak hadir court hearing dan sebagainya. Kan tetapi di akhirat nanti tak mungkin dan pasti tidak boleh seorang pun untuk terlepas daripada mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kat dunia ni mungkin boleh lari sana lari sini dan sebagainya, buat fake passport, pergi ke sana ke sini, kan tetapi di akhirat nanti tak ada tempat yang boleh kita lari. La ilaha illallah. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatun uratan ghurlan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan manusia di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan keadaan tidak berselipar ataupun berkaki ayam, tidak berbaju dan ghurlan.
fayajibul iman bil hasyr wa annahu lil ajsami wal arwah, dan hendaklah kita beriman tentang hari kebangkitan dan perkumpulan tersebut, yang mana ini akan berlaku dengan roh dan jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, seperti mana kami jadikan mereka pada awalnya, ini di dunia, kami akan kembalikan mereka seperti mana kami ciptakan mereka di dunia. Naam. Kemudian wabil wukuf baina yadayillah, dan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Naam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari yang mana manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang menghisab, mereka menghitung ataupun merasakan di dunia ini lagi bahawa mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau kita berdiri di dalam sembahyang kita, merasakan bahawa satu hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka kita akan merasakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya kita kepada betapa kita memerlukan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak kita hadirkan perasaan ini, merasakan bahawa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka insya-Allah akan dipermudahkan urusan kita di akhirat nanti. Akan tetapi kalau di dunia ini kita tak rasa bahawa kita bila berdiri dalam sembahyang, kita tak rasa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka waliyadzubillah ditakuti bahawa urusan kita di akhirat nanti akan dipersulitkan. Wadzalika ba'da nafkh ats-tsaniyah. Naam. Dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini akan berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Disebutkan dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Selepas ditiup ataupun apabila ditiup sangkakala yang buat kali yang pertama, maka sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah mereka yang berada di atas muka bumi ini dan di langit, ataupun yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal hidup. Kemudian tiupan sangkakala akan ditiup buat kali yang kedua, untuk yang mana selepas itu mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu perintah. Dan juga untuk beriman dengan hari penghitungan, diperhitungkan daripada amalan-amalan kita. Ya, ini wajib untuk kita beriman dengan hari hisab. Setiap daripada amalan kita ni akan diperkirakan, diperhitungkan. Wa huwa tawqifullah an-nas ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Ini Allah Subhanahu wa taala akan macam ada immigration sebelum nak pergi ke negeri akhirat, ataupun sebelum nak masuk ke dalam syurga ataupun neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berhenti untuk nak hitungkan amalan-amalan kita, baik atau buruk, baik daripada perkataan, baik daripada perbuatan. Wa yakunul hisab lil mu'min wal kafir minal insi wal jin illa man istusniya Allah taala minhum. Setiap orang akan diperhitungkan kecuali mereka-mereka yang special. Ada orang-orang yang special yang tidak diperhitungkan amal perbuatan mereka yang baik. Waliyadzubillah. Ada juga yang sangat celaka, sangat buruk keadaan mereka, yang amalan buruk mereka itu sangat banyak sehingga mereka juga tidak diperhitungkan. La ilaha illallah. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang perhitungan ini, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali dan ke atas kami, yakni kami sendiri akan memperhitungkan daripada amalan mereka. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, dan pada hari kiamat kami akan mengeluarkan kitab mereka itu, amal perbuatan mereka, maka akan diperintahkan kepada mereka, iqra' kitabak, bacalah kitab kamu, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup bagi kamu pada hari ini untuk menghitung daripada amal perbuatan kamu. La ilaha illallah. Maka sebaiknya kita cuba untuk membuat perhitungan tentang diri kita pada hari di dunia ini lagi. Apa yang kita sebutkan, apa yang kita buatkan setiap hari, apa yang kita niatkan, apa yang kita cadang untuk nak buat seharian dan sebagainya, maka diharapkan
Setiap hari kita buat plan, kita buat timetable, jadual bagaimana hari ini aku dapat lebih sempurna mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hari ini dapat jadi lebih baik daripada semalam dan sebagainya. Dan sentiasa merasakan kekurangan dalam amal ibadah kita, sentiasa merasakan ketidaksempurnaan amal ibadah kita yang kita lakukan, agar supaya kita dapat improve, agar supaya kita dapat membaik pulih, memperbaiki, menambah baik daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW bersabda, wa'adani rabbi an yudkhilal jannata min ummati 70,000. Dalil yang mengatakan bahawa ada orang yang VIP yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa diperhitungkan amal ibadah mereka. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada aku untuk masukkan ke dalam syurganya daripada umat aku ini 70,000 manusia. Kalau 70,000 yang pasti akan masuk syurga, sahabat-sahabat Nabi je yang berada di Padang Arafah pada Hajjatul Wada' kurang lebih 100,000 lebih, 120,000. Jadi ini kalau dah tolak 70,000, halas. Itu baru zaman sahabat. Kita ni dah kurun ke 14. Memang tak ada harapan langsung. Akan tetapi Nabi SAW yang bersifat pemurah kepada umatnya, yang sentiasa menginginkan kebaikan kepada umatnya, maka Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma astazid." Kemudian aku minta, ya Allah, berikan aku lebih daripada itu. 70 sikit sangat ya Allah. Kemudian Nabi SAW minta lebih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan sekali ma'akulli alf 70,000. Setiap kali yang pertama, yakni setiap seorang tu dikalikan 70. Maksudnya 70,000 dikalikan dengan 70,000. Kemudian Nabi SAW minta lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi penambahan. Kali yang pertama, kemudian kali yang kedua, kemudian kali yang ketiga. Maka di sini ada harapan untuk sebahagian daripada kita untuk terselit dalam pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ini la hisab alaihim wala azab, tidak akan diperhitungkan dan tidak akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka ini orang-orang yang beruntung masuk syurga tanpa hisab. Tidak diperhitungkan amalan baik mereka, tidak diperhitungkan amalan buruk mereka. Bahkan ada yang beruntung telah dijamin masuk syurga itu di dunia lagi oleh Nabi SAW, seperti sahabat-sahabat baginda SAW, ataupun orang-orang yang special yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapat keridhaan Allah di dunia lagi. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menjadi penyejuk mata buat Rasulullah SAW. Nabi bergembira dengan kita, dengan amalan kita, dengan apa-apa yang kita lakukan. Wal hikmatu min al-hisabi an yuzhira Allah fadail al-a'mal al-muttaqin wa manaqib. Antara salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perhitungan adalah agar supaya fadilat, kelebihan orang-orang yang melakukan ketaatan ini dapat dizahirkan. Au fadaih al-usah wa mathalibihim wa dhalika ala ru'usil ashhad. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan orang-orang salih, ini amalan mereka. Maka setiap orang yang berada di padang mahsyar akan melihat, oh, ini amalan baik orang-orang salih. Kemudian orang-orang yang pula wali'adzubillah yang melakukan maksiat, oh, ini ciri-ciri mereka, inilah orangnya, inilah apa yang mereka lakukan wali'adzubillah, untuk mereka dimalukan di hadapan khalayak ramai. La ilaha illallah. Hadza bil idafa ila ibrazi adlillah ta'ala wa fadlihi 'ala al-mu'minin min khalqihi. Dan salah satu juga cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keadilannya di hadapan khalayak ramai, di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Kemudian wa annal ibad yatafawatuna fihi ila musamahin wa munaqashin. Kemudian hamba-hamba ni pula berbeza.
sama ada sebahagian daripada mereka itu berbeza dalam timbangan amalan mereka. Ada yang mereka diperiksa dengan teliti amalan mereka, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang dipermudahkan urusan mereka. Wa huwa alladhi tu'rad 'alaihi a'maluhum 'ardan thumma yatajawazu Allah ta'ala an sayyi'atih. Ada yang sebahagian mereka Allah perlihatkan amalan-amalan mereka, ni amalan baik dia, ni amalan buruk dia, kemudian yang buruk Allah Subhanahu wa taala maafkan. Qala rajul li ibn Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi an-najwa yuridu munajatillahi ta'ala li 'abdi yawm al-qiyamah, qala sami'tu yaqul yudna al-mu'min yawm al-qiyamah min rabbi 'azza wa jalla hatta yada' alayhi kanafuhu fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu hal ta'rif, qala ay rabbi a'rif, qala fa inni satartuha alayka fi dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm, fayu'ta sahifata hasanatihi wa amal kafir wal munafiq fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladhina kadzabu ala Allah. Disebutkan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada sebahagian daripada makhluk yang dipermudahkan urusan mereka. Ya, ini Allah akan mengatakan, adakah kamu lakukan yang ni? Kesalahan-kesalahan ni, adakah kamu lakukan pada tempat ni, pada waktu ini dan sebagainya? Kemudian dia akan mengatakan, ya Allah, na'am, benar aku lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, seperti mana aku telah tutupkan keburukan kamu daripada orang lain, daripada pengetahuan orang lain di dunia, begitu juga aku akan mengampunkan dosa kamu di hari akhirat ini. La ilaha illallah. Semoga salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita di akhirat nanti adalah dengan ditutupkan aib kita di dunia ini. Walaupun kita tahu kita ada banyak kesalahan, walaupun kita tahu kita ada banyak kekurangan, walaupun kita tahu kita ada banyak melakukan kesalahan bersama Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak kesalahan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sentiasa menutup keaiban kita. Dan pada hakikatnya setiap saat di alam dunia ini, apabila aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang besar. Yang mana kalaulah diperlihatkan dosa-dosa kita ini, diletakkan ini macam ada signboard kat muka kita, oh, orang ni dah pernah buat kesalahan-kesalahan banyak ni, daripada umur kita balik sampai ke besar, ada orang boleh nampak, ya ni orang ni buat salah macam ni, dia tak taat ibu bapa dia berkasar dengan dia putuskan tali silaturahim, dia bergaduh, dia macam-macam kesalahan, orang lain semua boleh nampak. Imagine, kita tak boleh nak imagine orang lain, kita akan malu nak keluar rumah, dan orang lain pun tak akan berkawan dengan kita, tak akan salam dengan kita, takkan. Sebab apa? Sebab dia tengok muka kita, nampak ada signboard besar, semua list all kesalahan kita. Kan, tetapi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup kita punya kekurangan, kesalahan kita, bahkan diberikan kita masa untuk bertaubat. Maka kalau boleh, kita gunakan masa kita yang berbaki ini untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. La ilaha illallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita ini dengan diberikan tubuh badan ini dan disimpan segala kotoran-kotoran dalam tubuh badan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak zahirkan yakni kalau kita boleh nampak kulit ni transparent, boleh nampak kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh badan kita, kita pun sendiri geli dengan diri kita, apatah lagi orang lain. Kan, tapi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana terkadang kita sendiri tak dapat nak kita tak dapat nak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menutupi daripada kekurangan kita, daripada kesalahan-kesalahan kita, yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala hanya tutup keaiban kita daripada mata orang lain, itu saja dah cukup. Itu saja dah cukup. Akan tetapi on top of that, lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala beri kita kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dapat melakukan ketaatan, dapat berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan. La ilaha illallah. Naam. Kemudian ada juga hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan perketatkan persoalan mereka di dunia ini, yang mana disebutkan di dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba yaumal qiyamah udzib, barang siapa yang akan dipersoalkan dengan persoalan yang susah,
di hari kiamat, yakni satu persatu, maka mereka ini akan diazab. Salah satu tanda orang tu kena azab, yakni dia akan banyak dipersoalkan tentang nikmat-nikmat yang diterima di dunia. Laisa qad qala Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala laisa dhalika al-hisab innama dhalika al-'ard. Yakni apabila disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan ni bukanlah hisab, tapi hanya Allah mengatakan bahawa ni, adakah kamu buat ni, adakah kamu buat ni. Tapi kalau kena hisab, kenapa kamu buat ni? Yakni cara soal tu pun dah berat. Innama dhalika al-'ard man nuqisha al-hisab yaum al-qiyamah udzib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa dipersoalkan, tanpa diperberatkan daripada soalan-soalan tersebut, sehingga mudah untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang berkenaan dengan mizan neraka, timbangan pada hari kiamat. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beratkan neraca timbangan baik kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala kesalahan-kesalahan kita, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tutupkan segala kesalahan kita, berikan kita taufik untuk bertaubah dengan taubat yang nasuha, yang mana tidak ada kesan daripada dosa-dosa tersebut, dihapuskan segala dosa-dosa kita yang terdahulu, dan diberikan kita taufik untuk bertaubat atas dosa-dosa yang mungkin kita akan tidak boleh ataupun kita tak boleh lari daripada melakukannya. Akan tetapi Nabi SAW sentiasa memberikan kita semangat, yakni at-taib min dzam kama la dzambalah, yakni orang yang bertaubat itu seperti tidak ada dosa. Akan tetapi kita pasang niat saki-baki daripada kehidupan kita ini, kalau boleh kita tidak ingin melakukan mana-mana dosa besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita tak nak berterusan dalam melakukan dosa-dosa yang kecil. Kalau boleh kita nak cuba tinggalkan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang berlawanan daripada yang lebih baik dan sebagainya, sehingga kita dapat menjadi daripada hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.